Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan perbincangan kita, dan dalam pembangunan mapan itu perlu seimbang antara ekonomi, sosial dan alam sekitar, ya. Dan kali ini kita beri tumpuan kepada pembangunan sosial. Dan dalam pembangunan sosial itu ada banyak juzuk yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita bangunkan. Saya senaraikan 13 dan kita nak bincang yang ke-13, kalau anda mau tambah ataupun mau cantum-cantumkan jadi kurang pun terpulang daripada anda sekalian, ya. Jadi kali ini kita nak bincang pasal perlunya bekalan air bersih dan sanitasi, ya. Sanitasi ini air limbah lah, macam mana nak membersihkan air limbah dan juga najis lah, ya, najis, ya, kan. Jadi bekalan air dan sanitasi ini sangat penting, ya, kerana banyak penyakit berjangkit merupakan bawaan air, ya, atau disebabkan air bertakung. Di antara penyakit yang satu masa dulu amat berbahaya ialah taun ataupun kolera, ya. Semasa zaman pemerintahan Umar bin Khattab, ya, penyakit taun telah mula disebut di sebuah pekan kecil di Palestin namanya Anwas, ya. Nama pekan tersebut Anwas. Dia bermula dipercayai akibat bekalan air yang tercemar, ya. Apabila tentera Islam dapat menawan Palestin, ramai tentera Rom Byzantine yang terkorban dan tak sempat dikuburkan dengan cepat, ya. Dikuburkan juga tapi tidak secepat yang diharapkan, ramai sangat, ya. Dan tentera pun keletihan pada waktu itu, ya. Akibatnya bekalan air tercemar, kan, dan menjadi punca penyakit taun. Penyakit ini kemudian menyebar menjadi wabak. Dianggarkan hampir 20,000 orang terkorban, ya, termasuklah tentera-tentera Islam, ya. Umar pada waktu itu dalam perjalanan ke Palestin, kan, dari Madinah. Di pertengahan jalan dia mendapat berita, lalu dia pulang ke Madinah. Sebabnya ialah kerana Rasulullah telah bersabda, jika kamu mendengar taun di suatu tempat, jangan kamu pergi kepadanya. Jika berlaku satu tempat itu, sedangkan kamu berada di situ, janganlah kamu keluar daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi itulah, kan, yang berlaku pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. 20,000 tu tentera Islam meninggal, bukan pasal perang, pasal wabak, ya. Dan pasal air tercemar. Tidak jauh dari tempat kita ni, satu masa lalu terdapat sebuah kerajaan Phnom, ya. Kerajaan Phnom ni ataupun Funan ni, dia sangat hebat sebenarnya, ya. Kerajaan ini telah menunjukkan kemajuan ilmu sains, ya, ilmu sains dan matematik yang tinggi dan kemahiran kejuruteraan yang hebat, ya. Besar kerajaan ini, dia meliputi Kamboja sekarang, Thailand tu daripada Bangkok sampai ke selatan, sampai ke utara sebahagian tanah semenanjung, dan juga sebahagian daripada Vietnam Selatan tu di bawah Phnom, ya. Mereka ni sangat handal, matematik ni pun hebat, ya. Mereka telah ada angka sifar waktu itu dan dia telah membuat bangunan-bangunan yang hebat-hebat, ya. Ibu kotanya salah satu, dia bertukar-tukarlah, ada banyak-banyak dinasti, tapi yang terkenalnya adalah ibu kotanya namanya Yasodarapura, ya. Sekarang ni dikenali dengan nama Siem Reap, ya, Siem Reap di Kamboja, ya. Kehebatan kerajaan ini tamat riwayatnya pada tahun 1431. Punca utama ialah sistem perparitannya yang telah rosak, ya, akibat serangan Siam pada tahun 1393, ya. Maknanya lebih kurang 38 tahun sebelum tu dia diserang oleh Siam dan banyak kerosakan parit dia. Masa sama ekonomi dia pun merosot disebabkan persaingan, ya, dengan Melaka misalnya, dengan Majapahit, ya, dan kerajaan-kerajaan lain, ya. Jadi dia punya ekonomi merosot, ya. Jadi kerana kerosakan perparitan ini menyebabkan banyak air bertakung, dan air limbah pun tak dapat diuruskan dengan baik, air limbah, sanitasi, ya. Nyamuk malaria berkembang biak lalu membunuh ramai warga kerajaan tersebut, ya. Jadi ini menyebabkan kerajaan itu kolaps, ya. Kalau siapa pergi tengok Siem Reap, tahulah macam mana kehebatan kerajaan ini. Bandar tu besar tapi sekarang tak ada penduduk, ya, kan. Jadi berlainan dengan kerajaan Uthmaniyah yang telah menyediakan sistem bekalan air bersih bagi warganya lah. Kerana sistem ini bermula sebelum kewujudan kerajaan Uthmaniyah lagi lah secara resminya, ya. Seorang jurutera muda nama dia di Diyarbakir di Turki. Baru ni Diyarbakir pun kena gempa teruk, kan. Di Turki ini telah menciptakan pam, ya, dan sistem paip retikulasi bekalan air. Jurutera itu dilahirkan pada tahun 1136 Masehi.
Pada mulanya dia telah membuat sistem bekalan air ke masjid dan hospital. Kemudian sistem itu diluaskan ke seluruh bandar Diyarbakir, ya. Jadi pam air yang diciptakannya ini digerakkan oleh kincir air. Kemudian dia telah membuat pam jam besar di pusat bandar Diyarbakir yang digerakkan juga oleh kincir air, ya. Kini sistem bekalan air itu yang gunakan sistem retikulasi ini dan juga dengan jam besar telah menjadi trend, ya. Boleh kata setiap bandar besar ada jam besar dan juga ada bekalan air, ya. Itu ya pentingnya bekalan air dan sanitasi. Kalau tidak diuruskan dengan baik, dia akan menyebabkan penyakit, wabak, dan boleh menyebabkan sebuah kerajaan hancur, kolaps, ya, seperti kerajaan Hunan yang begitu gagah, yang begitu handal, yang begitu hebat. Pergilah ke Siem Reap, ada direct flight di Kuala Lumpur. Memang bandar itu tak ada penduduk lah, kan, tapi bangunannya besar-besar, ya, cantik-cantik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.